Oke, selamat sejahtera murid-murid dan selamat pagi. Selamat sejahtera, cikgu. Ya, selamat sejahtera semua. Jadi sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan yang menjelang tidak berapa lama lagi, pada pagi ini saya mengambil kesempatan untuk membincangkan sedikit tentang tajuk ulasan. Okey. Baik, kita tengok dalam pada papan putih. Kesan yang saya akan bincangkan pada pagi ini ialah kesan buruk internet. Baik, saya rasa semua orang ada internet. Yes, hampir setiap rumah ataupun setiap keluarga memiliki internet. Tapi internet ni ibaratkan seperti pisau. Kalau kita gunakan cara yang betul, maka apa? Faedahnya berfaedah. Tapi kalau kita menggunakan cara yang salah, maka membawa kesan yang buruk kepada kita semua. Baik, kesan buruk internet. Baik, dalam menulis ulasan, contohnya ulasan ini ada berbagai-bagai jenis. Ada yang diberi gambar, ada yang diberi peta minda. Baik, katakanlah peta minda yang diberi di sini iaitu isi tersurat yang diberi kesan internet ataupun kesan buruk internet, iaitu pertama, prestasi pelajaran merosot. Kedua, pembaziran masa. Tiga, peningkatan gejala sosial. Dan yang keempat, berlakunya jenayah cyber. Baik, cuba murid-murid fikir, bagaimanakah cara kita nak mengeluarkan atau mencari isi tersirat daripada isi tersurat yang pertama, iaitu prestasi pelajaran merosot. Okey, bagaimana dikatakan internet ini boleh mengakibatkan prestasi pelajaran seseorang murid itu merosot? Cuba bagi pandangan. Ya, Bermain-permainan alam maya. Bermain-permainan alam maya. Okey, yang dari segi pelajaran, yang boleh mengakibatkan pelajaran ataupun yang mengakibatkan seseorang pelajar itu tidak mengulang kaji pelajaran, contohnya. Kita terus pada itu, iaitu pelajar biasanya akan melayari internet sehingga lewat malam. Sampai lewat malam. Bila melayari internet sampai lewat malam, maka mereka tidak mengulang kaji pelajaran. Okey, itu isi yang pertama, melayari internet INTERNET hingga larut malam. Okey, akibatnya mereka tidak mengulang kaji pelajaran. Okey, ini isi tersirat kita. Kesan daripada yang pertama, iaitu pelajar akan melayari internet sehingga lewat ataupun larut malam. Duduk dengan komputer, tak komputer main game lah, layar internet itulah inilah, dan sebagainya, sehingga mereka melupakan pelajaran. Mereka tidak mengulang kaji pelajaran. Jadi akibatnya apa? Tentulah pelajaran murid akan terjejas atau merosot. Okey, ini isi tersirat kita yang pertama. Baik, isi tersirat kita yang kedua berpandukan isi tersurat, iaitu pembaziran masa. Apakah yang dimaksudkan dengan pembaziran masa di sini? Yaitu masa terluang ataupun masa yang terluang digunakan untuk melayari internet. Kesannya apa? Kesannya pelajar tidak dapat melakukan kerja-kerja yang berfaedah. Okey, jadi melayari internet terlalu lama. Melayari internet terlalu lama. Kemudian tidak melakukan kerja
yang pembaziran masa. Masa yang terluang yang ada tu dibazirkan dengan melayari internet. Jadi kesannya para pelajar tidak melakukan aktiviti yang berfaedah. Masa terbuang begitu saja, terbazir begitu saja. Sayang. Sepatutnya boleh diisikan dengan aktiviti atau perkara-perkara yang berfaedah. Okey. Kemudian yang ketiga, peningkatan gejala sosial. Peningkatan gejala sosial. Gejala sosial tahu kan? Contoh, satu gejala sosial. Syukur. Bisa rokok lagi, Lepak. melepak lagi, ponteng sekolah lagi, Isap dada. usap dada. Itu gejala sosial maknanya gejala atau perbuatan negatif. Okey. Bila banyak melayari internet, maka pelajar akan terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sihat. Okey, jadi di sini melayari Laman sesawang yang negatif. yang berunsur Negatif. ganas atau lucah. LNU. Okey, yang ganas atau lucah akan mengakibatkan para pelajar Terjebak. terdorong untuk melakukan. Okey, ini dia. Jadi peningkatan gejala sosial bila para pelajar banyak melayari sesawang yang berunsurkan ganas atau lucah. Ini menjadi kegemaran para remaja sebenarnya. Maka unsur-unsur ganas atau lucah ini akan menyebabkan golongan remaja atau pelajar terdorong untuk melakukan kegiatan yang negatif ini. Ini kesan yang seterusnya. Kemudian yang keempat ialah berlakunya jenayah cyber. Jenayah cyber ni apa? Apa yang kamu tahu tentang jenayah cyber? Apa? Menipu orang. Okey, menipu orang. Jenayah yang berkaitan dengan cyber ni seperti internet dijadikan sebagai satu medium untuk menaburkan fitnah, memburuk-burukkan orang, kemudian menyebarkan maklumat yang tidak sahih, ataupun maklumat yang palsu. Jadi maklumat-maklumat ini semuanya akan mengelirukan orang ramai. Okey. Jadi penyebaran maklumat palsu. Penyebaran maklumat palsu. Okey. Seperti ini fitnah. Fitnah ataupun memburuk-burukkan orang lain, Jadi kesannya mengelirukan orang ramai. Okey, jadi berlakunya jenayah cyber. Jenayah cyber ni jenayah yang dilakukan melalui internet. Itu namanya jenayah cyber, Jadi disebarkanlah maklumat atau berita yang tak betul. Kerana tak suka dengan Amir, keluarkan dalam internet, Amir macam ni lah, Amir macam ni. Amir ni seorang pemimpin yang berwibawa jua, tetapi ada orang tak suka dengan dia, jadi dia fitnah macam-macam. Disebarkan berita yang tak betul, disebarkan berita palsu. Mendengar berita, mendengar kabar angin saja. Dengar kabar angin siang tu, dia buat satu cerita dalam Facebook ke dalam internet. Jadi bila orang baca akan terpengaruh. Tapi sebenarnya berita itu tidak betul. Ini berita palsu lah. Ini orang yang melakukan perkara ini kita kenali sebagai penjenayah cyber. Okey Jadi ini antara cara untuk kita mengeluarkan isi
tersirat daripada isi tersurat yang diberi. Ingat, antara isi tersurat dengan isi tersirat mesti ada kaitan, mesti ada pertalian. Kalau tak ada kaitan antara isi tersurat dengan isi tersirat, maka itu dianggap salah, ada faedah, tak ada makna. Okey, jadi ni murid-murid kena pandai untuk menyusun, mengeluarkan isi tersirat dengan menggunakan apa? Kaedah apa? Bagaimana cara untuk mengeluarkan isi tersirat ni? Menggunakan kaedah apa? Ayat, kata apa? Kata tanya. Apa kata tanya? Satu, Kenapa? mengapa? Dua, Bagaimana? bagaimana? Tiga, Apa? mengapa? Seterusnya, Bila? di mana, bila dan sebagainya. Jadi kata-kata tanya itu dapat merangsang minda kita. Contohnya yang ini lah. Prestasi pelajaran merosot. How? Bagaimana? Bagaimana dikatakan internet itu boleh menyebabkan pelajaran seseorang itu merosot? Ini ada. Bagaimana? Melayari internet sampai larut malam. Kesannya, akibatnya, Tidak mengulangi. tidak mengulang kaji pelajaran. So kita tanya dalam minda kita, apa, mengapa, siapa, bagaimana. Yang ini pembaziran masa. Mengapa? 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 Mengapa dikatakan internet itu menyebabkan suatu pembaziran masa berlaku? Mengapa? Melayani internet. Mengalami internet terlalu lama. Bila mengalami terlalu lama, tidak melakukan kerja yang berfaedah. Dan seterusnya, peningkatan gejala sosial. Bagaimana dikatakan melayari internet ini meningkatkan gejala sosial? Jawapannya ada di sini. Jadi kita dah huraikan antara isi tersurat, isi tersuratnya belum dah sebenarnya. Tersurat dengan isi tersirat, kita dah ada isi di sini. Kita huraikan dalam bentuk yang paling padat, yang paling ringkas. Baik, kita dah huraikan tak? Katalah kita dah huraikan. Apa pula kesimpulannya? Apa kesimpulan yang boleh kita beri? Apa kesimpulan yang kita dah beri? Ingat, isu ini ialah isu negatif, kesan buruk. Jadi kalau kita nak buat kesimpulan, kita mesti beri apa? Positif. Yang positif. Ya, kita beri yang positif lah. Apa? Macam mana? Contohnya, kita harus menggunakan internet dengan bijak, dengan cara yang betul. Ataupun setiap orang mestilah menggunakan internet dengan cara yang betul supaya mendapat faedahnya. Okey, cukuplah, tak payah panjang-panjang. Kesimpulan sikit saja. Okey. Pembukaan pun perlu juga. Kalau letak pembukaan pun boleh. Pembukaan, apa pembukaan yang mesti kita buat dalam tajuk ini? Apa dia? Era globalisasi ini. Tak payahlah letakkan dalam era globalisasi ke apa, tak perlu. Sebab ini ulasan, bukan karangan. Contohnya internet merupakan salah satu teknologi maklumat yang tercanggih pada masa kini. Namun internet akan memberi kesan buruk jika kita tidak, ataupun jika kita menggunakannya dengan cara yang tidak berhemah. Internet itu baik sebenarnya, tapi kalau kita menggunakan dengan cara yang tidak berhemah, maka akan timbullah kesan burukannya. Antara keburukannya ialah masukkan. Antara keburukannya ialah prestasi pelajar akan merosot. Kemudian kembangkan dengan isi yang tersurat. Okey, sekarang dah ada pembukaan sedikit, satu ayat cukup. Huraian isi tersurat dengan isi tersirat dan penutup. Kira jumlah perkataan yang panjangnya jangan lebih 100 patah perkataan. Kalau lebih mungkin 5 ke okeylah. Okey, boleh faham semua? Boleh. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada. Kalau ada keluar dalam peperiksaan boleh jawab ni? Boleh. Okey, baik. Setakat ini saja. Kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang lain. Okey, terima kasih.